A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan malam ini dengan Al-Furqan Al-Fatihah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kali malam ini InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian kita tentang pengajian muzakarah fiqh muamalat kita pada malam ini menggunakan kitab Fathul Qari bahagian muamalat, itu pada muka surat 163. Siapa-siapa yang ingin nak tengok kitab, insyaAllah dalam grup Tafem tu ada. Jadi insyaAllah malam ni kita bersama lagi dengan Ustaz Dr. Ashraf bin Muhammad Ali. Ustaz ada, Ustaz? Jadi insyaAllah ada insyaAllah. Dengar. Alhamdulillah. Jadi anak serah majlis ini kepada Ustaz Ashraf. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada musim majlis Saudara Qayyum. Ila hati sayna wa bina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi aba'i wa ikhwalihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ajma'in. Wa ila alihi wa qarabati wa sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ila awliya'is salihin wal amilin. Wa ila arwahi walidina wa ma'alimina wa wajibati ala wajib muslimin simas al-mu'minin wa binas al-ahya'i wal amwas. وخصوصا إلى الإمام قاضي الفقيه شهاب الدين Ahmad bin Hasan bin Ahmad al-Asfahani yang masyhur dikenali sebagai Al-Qadhi Al-Syija' rahimahullah, wa Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi pengarang Fathul Qari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bersempena dengan hari Jumaat, jadi kita disarankan untuk banyakkan salawat. Jadi kita salawatlah dengan 10 kali ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina bi ni'matika wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina fatha 'alifin wa tufna fahman nabiyyin anta kadhika ya arhamar rahimin. Allahumma la biqulubana bi hidayatika wa nawwatan Allah min syamsika abadan abada bihamdika ya rabbal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihina wa al-Fatihina sabaq nasan haqqin haqqan hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi Rabbi zinna al-mazidna fahma Rabbi zinna al-mazidna fahma Rabbi zinna al-mazidna fahma amma. Pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada penganjur iaitu pihak sekretariat FEM. Alhamdulillah, pertama kali kita rafakkan syukur kepada Allah Taala kerana kita dapat
bertemu untuk kali kedua dalam sesi pengajian kita kata kitab berkaitan dengan fiqh muamalat. Jadi pengajian kita ini adalah salah satu pengajian yang kita katakan sebagai limlah lah. Yang lain tu limlah juga kalau masa kita pergi kelas. Tapi dia ada elemen evaluation, elemen yang melibatkan ada nanti kita kata musajalah lah of course. Jadi ada grade A, B, C dan D ataupun F kalau tak lulus. Tapi kita dalam rangka kita mengaji pada sesi semacam ini, iaitu pengajian yang berbentuk kita mengaji kitab turas dan niat dia tak ada selain niat lain adalah untuk mendalami ilmu, untuk mendapatkan ilmu tanpa ada motivasi yang lain. Maksudnya bukan motivasi nak dapat A, nak dapat B, nak dapat C, dapat D, hanya untuk ilmu. Jadi sebab tu niat tu penting lah. Jadi saya pun selaku pengendali ataupun untuk berkongsi apa yang kita akan baca, sama-sama berniat untuk kita kata lillahi ta'ala, innamal a'malu binniyat. Sebab tu hadis berkenaan dengan niat ni diletakkan oleh Imam Nawawi, hadis yang pertama dalam Arba'in An-Nawawi. Sebab mula-mula apa-apa kita nak buat adalah amalan hati dulu, niat dulu. Dan niat ni hanya Allah dan orang yang berniat saja tahu. Jadi menunjukkan apa-apa pun kita mesti membetulkan niat, menyucikan hati. Sebab tu hati inilah yang paling susah. Maksudnya kita kata pengajian Desa Hati ni pengajian rukun Islam yang ketiga kan. Yang pertama mahwal Islam, kemudian mahwal iman, kemudian mahwal ihsan, seperti mana hadis Jibril tersebut. Jadi sebab tu Imam Nawawi letakkan hadis berkenaan niat ni pada hadis yang pertama, menunjukkan kepentingan dia. Jadi alhamdulillah lah, jadi kita dapat berada dalam kata-kata pengajian yang bersifat kita kata lillahi ta'ala. Semoga kita dapat meneruskan kaedah pengajian ini, kaedah pengajian bertalaki. Cuma kita kata dalam konteks kita bertalaki tidak secara fizikal, tetapi bertalaki dalam keadaan kita online. Ini kita kata kaedah-kaedah baru, kaedah-kaedah baru untuk belajar. Walaupun kita kata tak samalah di sudut keberkatan kita hadir dalam majlis yang bersama-sama dengan guru, tetapi dalam keadaan semasa, dalam keadaan norma baru ini, inilah kaedah untuk kita cuba bermuzakarah, berkongsi ilmu untuk mendapatkan kepahaman lah. Jadi yang kita belajar, kita kata Kitab Ahkamul Buyuk ni wa ghairiha minal muamalat ni adalah kita kata ilmu fardu ain. Seperti mana yang kita dah belajar dulu, syariah tu consist of 3, terbagi kepada 3. Islam, iman, ihsan. Kemudian Islam tu ilmu dia adalah fiqh. Dalam fiqh tu ilmu ada 2 cabang mula-mulanya, ibadat dan juga muamalat. Kemudian menjadi 4 zaman seterusnya, iaitu ibadat, muamalat, munakahat dan juga jinayat. Kemudian kita ambil perbincangan terkini, iaitu muasarah, fiqh muasarah yang terkini, iaitu kitab fiqh al-Islami wa adillatuh. Maka pembahagian pembahagian fiqh tu kepada 2, fiqh ibadat, fiqh muamalat. Dalam fiqh muamalat tu ada 8. Jadi situ kita gaji 2, satu fiqh mu'arafaat, satu lagi berkaitan dengan iktisad wal maliyah, iktisadul islami wal maliyah, macam tu jadi perbincangan kita ni asal dia adalah daripada syariah, maksudnya dia adalah ilmu fardu ain. Sebab tu dalam kitab yang kita akan bacakan, yang kita akan discuss, iaitu Matan Abu Syuja' ini, dia merupakan kitab fiqh lah kita kata. Jadi maknanya fardu ain.
Yang perlu diketahui sebab dia melibatkan hukum hakam berkaitan amalan seharian yang kita lakukan. Jadi kita teruslah kepada perbincangan kita, sebab saya rasa yang pertemuan pertama kita bincang juga tentang background pengarang matan, iaitu matan Ghayah At-Taqrib, matan ataupun ma'ruf dia matan Abi Syuja', dan juga syarah dia. Syarah dia oleh yang bernama Kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi. Jadi kita baca dua-dua kan. Okey. Jadi kitab Ahkamil Buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Jadi kitab dalam matan Abi Syuja' ni dia banyak discussion dia. Dia sampai daripada, kalau kita tengok dalam matan dia tu bermula dengan kitab Taharah, kemudian kitab Salah, kemudian kitab Zakat, kitab Hajj, kemudian kitab Buyu'i wa ghairiha minal muamalat yang kita akan bacakan. Kemudian kitabul faraid wal wasaya, kitabun nikah wa ma ta'allaqu bihi min ahkami wal qadaya. Kemudian kitabul jinayat, kemudian kitabul jihad, kemudian kitabul saidi wal zabaih, kemudian kitabul sabaq wal rama, kemudian kitabul aiman wan nazak wan nuzur, kitabul aqdiyah was syahadat, kemudian kitabul jadi itu keseluruhan matan Ghayah At-Taqrib, matan Abi Syuja'. Jadi kita ambil satu saja perbincangan kita, iaitu kita nak melihat tentang kitab Al-Buyu' wa ghairiha minal muamalat. Itu yang kita inilah yang kita ambil jadi matan tu daripada matan Abi Syuja', kemudian kita tengok syarah dia dalam kitab Fathul Qarib, syarah kepada Ghayatut Taqrib. Itu dia punya ni dia. Jadi ni semua kita asas bagi mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Okey. Jadi itu yang kita akan tengok. Okey. Jadi dulu pun kita dah discuss sedikit, jadi kita terus baca dan juga kita cuba habiskan sebanyak mana yang boleh dalam keadaan masa yang kita peruntukkan sampai pukul 10 malam sampai 10 malam. Okey. Kitab Ahkamil Buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Kitab ataupun perbincangan ini yang kita akan bacakan adalah berkenaan hukum hakam al-buyu', jual beli kalau dia punya kita dah mufrad dia al-bai'u buyu' ni maksudnya jual beli wa ghairiha minal muamalat. Jadi kitab ahkam bila hukum dia melibatkan kalau kita kata hukum taklifi lah, fiqh iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Ataupun kemudian pembagian kedua sah dan batal. Ataupun kita kata kalau sah ataupun halal, jual beli yang halal atau haram. Okey. Jadi bila halal dia melibatkan 4 hukum lah. Wajib, sunat, harus dan juga makruh. Kemudian haram 1. Okey. Wa ghairiha, kitab ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Maksudnya dalam aspek muamalat ni antara kita kata yang paling penting adalah al-bai'u. Sebab dia melibatkan jual beli yang berlaku sehari-hari. Sebab tu dia letak al-bai'u dulu, al-buyu' dulu. Wa ghairiha ni banyak selain daripada buyu'. Seperti kita kata syarikat, seperti musyarakah, mudharabah. Tu semua melibatkan akad al-muamalat. Apa itu muamalat? Sebab tu kalau kita belajar dalam fiqh muamalat, al-muamalat tu maksud dia adalah mutual agreement kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Taradi itu adalah tu surah An-Nisa
29 kan. Itu adalah ayat berkenaan dengan muamalat. Sebab tu dalam siapa yang dah belajar fiqh muamalat, itulah kalau dalam kitab muamalat tu itu for main theory, for main contract. Jadi itu antara asas, ayat asas bagi muamalat, ataupun kita kata kontrak lah. Kontrak tu mesti berasas kepada taradi ataupun mutual agreement. Okey, kira jadi dinyatakan kat sini mula-mula baik, kemudian akad kita kata ghairiha, maksudnya hukum hakam berkaitan muamalat selain daripada baik, seperti akad pinjam. Sebab tu kalau ni kita panggil qardul hasan, akad pinjam yang baik, pinjam 100 bayar 100. Okey. Kemudian wa syarikatin, syarikat ni adalah kita panggil sebagai sharing, profit sharing ataupun partnership, kontrak perkongsian. Kalau mudharabah perkongsian untung, sebab dalam musyarakah all partners provide capital, so they will share the profit and loss. Maksudnya setiap partners dalam syarikat dia akan berkongsi capital, dan dia juga akan berkongsi rugi, mengikut portion masing-masing lah. Wal buyu'u jam'u bai'in. Okey, ini nyatakan kat sini apa itu buyuk. Buyuk tu jamak kepada bai'. Seperti kita bincang sebelum ni, buy-on dia punya mufradat, dia punya mufrad, jamak dan juga mufrad jamak lah, singular and plural kan. Saya kalau sebab saya antara saya suka, saya selalu ikut ceramah oleh Ustaz Muhadijul. Dia selalulah kalau dengar ceramah dengan dia, belajar talaki dengan dia, dia selang-selikan dengan bahasa Inggeris. Sebab dia mengajar dulu dekat UIA kan, dekat foundation UIA. Jadi dia selang-selang juga dengan bahasa Inggeris. Jadi saya melihat audien kita, kalau di FAM memang kita medium of instruction, either in Malay or in English, in English or in Arabic. So wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Fadakhala ma laisa bimalin ka khamrin. Bai'u itu jual beli itu di segi lughah pertukaran, muqabalah, mubadalah, pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Bila kita kata pertukaran sesuatu dengan sesuatu, maka fadakhala ma laisa bimalin, termasuklah dalam aspek pertukaran ini adalah suatu perkara yang tidak dianggap sebagai harta dalam Islam. Seperti khamar. Arak ni tidak dianggap sebagai harta kan. Dia bukan mal al-mutaqawwim. Sebab apa itu mal mutaqawwim? Harta yang patuh syariah. Macam mana patuh syariah? Dia secara zatnya adalah halal. Kalau khamar ni saja zatnya adalah haram. Ataupun cara perolehan dia adalah cara yang haram. Dia halal tapi dihukumkan cara didapati cara yang haram. Seperti mana itu dipanggil haram hukmi, haram zati, haram hukmi. Haram hukmi ni walaupun kita kata handphone tu halal, maksudnya dia bukan tak najis, tetapi cara dia didapati dengan cara mencuri. Maka dia dihukumkan sebagai haram. Okey. Kemudian wa amma syar'an baik disebut syarak pula, fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi. Jadi kita tengok ta'rif al-bai', okey. Annahu tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi iznin syar'iyyin. Tu. Atau tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyyin. Fa kharaja bi muawadatin al-qaddu wa bi izni syar'iyyin ar-riba. Wa dakhala fi manfaatin tamliku haqqul bina
wa kharaja bi samanin al-ujratu fil ijarah fa innaha la tusamma samanan. Okey. Jadi yang ni kita kata memang dah syarah dah kan. Ini yang kita baca ni memang apa kita kata syarahan daripada kitab Fathul Qorib kan. Okay, so wama syar'an maksudnya ta'rif bai'u syar'an. Yang atas tu macam maksudnya kat atas ni kita dah baca yang Fathul Qorib. Okey. Jadi fa ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku 'ainin maliyatin bi mu'awadatin bi izni syar'iyyin. Kan. Adapun pada syarak maka seelok apa yang dikatakan pada ta'rifnya bahawa ia adalah memberi milik suatu ain harta dengan tukar menukar dengan izin syarak atau memberi milik manfaat ni harus di atas kekal selama-lama dengan harta berharga berbentuk harta. Maksudnya kita kat sini kalau kita tengok dalam ta'rif bagi baik dalam mazhab Syafi'i, dia ta'rif dari Imam Nawawi dan juga ta'rif daripada ada dua ta'rif tu. Saya tertinggal pula buku The Four Main Theories ya. Dalam The Four Main Theories tu, kalau ni The Four Main Contract. Dalam The Four Main Contract tu dia tengok dekat tajuk sale. Jadi ada beberapa ada definisi berkenaan dengan al-bai'. Definisi daripada mazhab Syafi'i, definisi daripada mazhab Maliki, Hanafi dan juga Hambali. Jadi daripada definisi itu nanti akan nampak perbezaan antara jumhur dan juga mazhab Hanafi di sudut nak katakan manfaat itu harta ataupun tak. Bagi Hanafi manfaat tak dianggap sebagai harta. Namun bagi jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, manfaat itu dianggap harta sebab tu ijarah tu, kontrak ijarah tu ada. Kan kontrak ijarah ni dia dua kan. Satu sewa manfaat harta, satu sewa servis. Kan. Okey, so dia kata rasa apa? Tamliku ainin maliyatin bi mu'awadatin bi izni syar'iyyin. Kan. Tamlik ni maksudnya memberi milik, bertukar milik. Apa tukar milik di sini? Tukar milik antara seller and buyer. Seller akan tukarkan good yang dia ada. Kemudian buyer akan tukarkan duit yang dia ada kepada seller. Jadi kita kena ingat sale ni ada tiga jenis sale. Tiga jenis sale utama, iaitu bai' mutlak. Bai' mutlak ni pertukaran property with price ataupun pertukaran antara barang dengan harga. Kemudian yang kedua, pertukaran antara harga dengan harga. Pertukaran antara price and price. Ini pertukaran duit dengan duit. Iaitu jual beli forex, pertukaran jual beli jual beli mata wang. Kemudian yang ketiga, pertukaran the exchange between property and property. Ni dipanggil barter sale. Jadi kita kata ainin maliyatin bi mu'awadatin bi iznin syar'iyyin. Jadi pertukaran milik ainin maliyah. Kat bawah nanti dia disebut bila ainin maliyah ni adalah harta yang
kita kata ainil maliyah, harta yang boleh ditukar kan, maksudnya yang boleh patuh syariah. Dia kata ainil maliyah ni harta yang patuh syariah, yang menepati konsep mal dalam Islam. Bila bimuawadatin ni ada dua kontrak muawadah. Tadilah satu sale, satu ijarah. Jadi muawadah ni perbincangannya dekat the category of mal according to reciprocity, according to the exchange. Okay. Kalau sale, tadilah ada tiga type of sale. The exchange of property with money, the exchange of money with money, the exchange of property with property. Normal sale, pertukaran harta dengan duit. Yang kedua, foreign exchange, pertukaran duit dengan duit. Kemudian yang ketiga, barter sale, pertukaran barangan dengan barangan. Kemudian dua lagi kontrak bagi muawadah ni adalah kontrak ijarah. Yang pertama, ijaratu ain ataupun ijaratu alal manfaah, pertukaran antara manfaat harta dengan sewa. Kan, kalau dalam ijarah seorang tu sewa rumah, so rumah tu kepunyaan pemilik rumah. Okay, jadi pemilik rumah ni dia tak jual rumah dia, dia jual dia punya manfaat rumah untuk diduduki. So pertukaran ini adalah berbentuk pertukaran manfaat untuk duduk rumah tu dengan sewa. Jadi penyewa perlu bayar sewa untuk duduk rumah tu. Tapi rumah tu still kepunyaan pemilik rumah. Kemudian ijarah yang kedua adalah ijarah tu alal amal ataupun ijarah tu alal servis. Maksudnya sewa servis. Kita sewa orang basuh buat renovation, sewa tukang kasut, sewa guru tuition, kemudian sewa hotel. Sewa hotel tu ijarah tu alal ain. Sewa servis. Kita sewa servis. Sewa peguam. Jadi itu semua menunjukkan kepada ijaratu ala amal. Okey. Biizni syar'iyyin. Ni penting. Nanti kat bawah tu disebutkan biizni syar'iyyin tu. Dia punya syarat kat bawah tu ya. Aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyyin. Ataupun pertukaran manfaat yang harus ala ta'bidi bisamanin maliyyin. Pertukaran manfaat. Okey. Yang pertama itu adalah kita kata ainin maliyin bimuawadah, kemudian au tamliku manfaat. Jadi bila manfaat ni itu merujuk kepada ijarah. Mubahah yang harus. Jadi tak boleh sewa bangunan untuk kasino, tak boleh. Kan? Alat ta'bidi maksudnya secara inilah pertukaran itu berlaku bisamanin maliyin, dengan harga yang kita kata dengan harga tertentulah. Okey. Fa kharaja bi muawadatin al-qardu. Kena bincang pula apa itu muawadat. Bila muawadat dua kontrak saja. Kontrak sale dan juga kontrak ijarah. Jadi bila sale dia ada 3 jenis. Bila ijarah ada 2 jenis. Jadi muawadat ni 5 kontrak saja. Ini kalau student ajar fiqh muamalat bincang tentang al-aqdu based on reciprocity. So kategori of mal, kategori of contract yang berasaskan kepada muawadat, pertukaran. The exchange contract dia panggil ya. So dia ada 5 kontrak, 3 melibatkan sale, 2 melibatkan ijarah. Jadi kalau dalam kategori itu satu muawadat, satu lagi adalah tabaruk. Apa beza tabaruk dan juga muawadat? Tabaruk, muawadat ada pertukaran antara dua barang lah. Tapi kalau dalam tabaruk dia tak ada pertukaran. Kita sedekah, bila kita sedekah, jadi antara akad tabaruk ni sedekah, wakaf, hibah semua ya. Jadi bila kita sedekah ataupun hibah, kita hanya sedekahkan barang tanpa dapat without compensation. Itu dipanggil kita beri sesuatu barang tanpa mendapat timbal balas. Kan, maksudnya kita sedekah
Tapi orang yang kita sedekah tu tak beri kita apa-apa pulangan. Tetapi Muslim, kita sebagai Muslim percaya, banyak hadis sebut, kita percaya Allah akan beri reward, beri pahala kepada dos yang melakukan kontrak tabaruk ini. Seperti sedekah, hibah, wakaf. Sekarang ni opportunity yang besar bagi orang untuk bertabaruk, untuk bersedekah, untuk berwakaf selepas pada bencana banjir. Sebab tu kalau hari Sabtu, tunggulah hari Sabtu, tapi sebab kita COVID kan. Jadi sebelum PKP dan PKBB baru ni, memang kalau pergi dekat tol Gombak tu penuh. Saya dulu pernah tahun 2014 kan, saya balik ke Pahang, dekat BP tu penuh dengan kereta 4-wheel lah, biasa 4-wheel drive kan, untuk membawa barangan-barangan bantuan banjir. Dan sama juga seperti yang sekarang ni lah. Cuma bila PKBB ni dia jadi maknanya kita punya NGO ataupun orang-orang daripada Selangor, KL tak dapatlah nak rentas negeri untuk menyumbang sumbangan kepada masa banjir. Cuma kalau yang ada cawangan mungkin boleh gerak juga jadi situ So fa kharaja bi muawadatin al-qardu, maksudnya pinjam itu tak termasuk sebagai akad muawadat. Muawadat ni hanya dua saja. Al-qardu, akad pinjam ni dia bukan akad muawadat. Dia adalah akad tabaruk. Pinjam ni akad tabaruk, memang ada mention pinjam sebab dia melibatkan masa. Kalau tengok dalam akad tabaruk tu banyak akad tabaruk sewaktu hidup, tu yang banyak lah. Kemudian akad tabaruk selepas mati itulah wasiat dan juga faraid. Tapi sewaktu hidup banyak akad tabaruk. Sebab kita kata kalau kita belajar 40 hadis berkaitan harta, yang wajib berkaitan dengan harta adalah 4, iaitu nafkah, zakat, kemudian hutang, bayar hutang, dan juga menunaikan haji. Ini 4 kewajipan yang berkaitan dengan harta bagi seseorang Muslim yang cukup syarat dia lah. Okey. Kemudian yang tabaruk, tabaruk banyak. Ibadat harta yang sunat. Selepas tu ibadat harta yang sunat. Di sudut perbincangan muamalat dia, kalau ibadat harta yang sunat tu, itulah at-tabarru'at. Dia panggil at-tabarru'at, termasuklah al-qaldu. Al-qaldu ni dia bukan akad muawadat, dia adalah akad al-tabarru'at. Tabaruk. Jadi tabaruk ni dia punya kategori dia, bawah dia tu banyaklah. Kalau dalam sedekah saja dia ada 4 jenis sedekah. Satu, hibah. Hibah ni maksudnya umum. Kita sedekah tanpa tahu orang tu fakir ke miskin ke, hubungan saudara ke tak ada. Itu hibah. Tapi kalau sedekah hanya kepada orang yang fakir dan miskin, itu sedekah. Kemudian kalau hadiah, kita beri atas dasar kasih sayang. Itu hadiah. Maksudnya sebab tu Nabi pernah sebutkan tahabu. Tahabu hibah, maksudnya bersedekahlah. Tahabu, taha alif ba waw alif, fi'il amar kan. Tahabu, bertukar-tukar sedekahlah kalian. Tahabu, taha ha alif ba waw alif. Tahabu maksudnya akan memupuk sifat kasih sayang. Jadi amalan ni memang kita nampak alhamdulillah diamalkan oleh orang Islam. Macam kita bila family day, kita tukar hadiah. Bila kita pergi rumah saudara mara kita bawa cendera mata ataupun cendera hati. Jadi itu semua merupakan adalah dalam bentuk hadiah. Kemudian hibah, sedekah, hibah, sedekah, hadiah dan juga atiyah. Atiyah ni pemberian kepada seorang kanak-kanak lah gitu okey, kemudian biizni syar'iyyin. Ni biizni syar'iyyin ni penting juga. Kita kata jual beli itu berlaku, okey, pertukaran itu berlaku, okey, tamliku ainin maliyatin, okey, berlaku dengan izni syar'iyyin. Maka keluar daripada izni syar'iyyin itu adalah riba. Maka riba adalah perkara yang tak
patuh syariah, maka dia bukanlah yang diizinkan oleh syarak. Kan? Jadi kat sini biizni syar'i ini adalah perkara yang patuh syarak, yang diizinkan oleh syarak. Jadi riba memang tak boleh lah, sebab dia kita kata pengharaman riba seperti mana pengharaman arak. Jadi dua-dua ni merupakan satu amalan ataupun cara hidup bagi masyarakat musyrikin Mekah, masyarakat jahiliyah. Okey, maksudnya tak termasuk riba kat situ ya, maksudnya kat situ ya, biizni syar'iyyin, yang diizinkan oleh syarak. Jadi riba tak termasuk perkara yang diizinkan oleh syarak. Kemudian wadakhala fi manfaatin tamliku haqqil bina. Kan? Maksudnya wadakhala fi manfaatin tamliku haqqil bina. Apa dia kata kat sini ya? Okey, di sini kita kata ada, kita kata kalau contoh macam hak-hak untuk membina. Di sini kalau dalam kalau kita kata dalam manfaat, manfaat harta, kita kata tadi dua iaitu servis dan juga dua jenis ijarah, ijaratul ain ataupun ijaratul alal amal. So kat situ dia kata tamliku haqqil bina. Kalau contoh servis, kita ada servis yang mungkin untuk membina binaan, untuk membuat servis-servis lah yang perlu ditunaikan, maka itu pertukaran dia adalah pertukaran antara servis dan juga ujrah, dia panggil ujrah maksud upah untuk membina sesuatu, untuk membuat satu servis. Okey, wa kharaja bisamanin al-ujratu fil ijarah fa innaha la tusamma samanan. Jadi sebab kita bincang tentang buyuk jadi yang kita namakan dalam jual beli harga, maka kalau dia beri ijarah dia panggil upah. Maksudnya dalam jual beli kita istilahkan jual beli itu dengan harga, pertukaran harga dan juga barang. Maka terkeluarlah daripada definisi harga ni ujrah. Sebab ujrah dalam ijarah ni dia adalah upah. Kan, maksudnya tadilah upah untuk servis, upah untuk renovation rumah, upah untuk repair kasut, upah untuk bagi program bengkel motivasi, kan, upah untuk penceramah, upah macam tu. Itu semua melihat kepada al-ujrah fil ijarah. Fa innaha la tusamma samanan. Jadi terkeluar daripada definisi harga adalah upah, sebab dia bukan daripada sale, dia adalah ijarah. Jadi bila ijarah dia dinamakan sebagai upah. Okey, boleh jadi kalau ni you all berujuk semulalah the four main theory of muamalat, the four main contract. Okey. Kemudian kita tengok yang pertama al-buyu'u salah satu asya. Jenis-jenis jual beli ini jadi bila gunakan jadi dia makrifah lah. Maksudnya jual beli. Okey. Dan of course bila kita bincang ni dalam konteks jual beli yang patuh syariah dah mengikut kepada definisi tadi biizni syar'iyyin tu maksudnya dah kita kata menolak ataupun tak termasuk jual beli ataupun any transaksi yang tak patuh syariah. Sebab kalau dalam riba kita tengok jual beli dia melibatkan jual beli antara price and price, kan, beri pinjam, pertukaran antara duit dengan duit, tapi ada tambahan.
Sebab tu tak boleh jual beli riba. Riba al-buyu', riba jual beli. Riba ada dua kan, riba al-jahiliyah, riba al-qurud, riba pinjam, dan juga riba al-buyu'. Bila riba al-buyu' itu riba melibatkan pertukaran harta ribawi. Berapa harta ribawi? Ada 6. Emas, perak, zahabu bil zahabi, wa fiddah bil fiddah, wa sya'ir bil sya'ir, wa tamru bil tamri, emas, perak, gandum, tamar, garam, dan juga bali. Jadi 6. Okey. Yang pertama, al-buyu'u salasatu asya'in ahaduha. Salah satu daripada jual beli itu adalah bai'u ainin musyahadatin ay hadratin fajaizun idza wujidatis syurutu min kaunil mabi'i tahiran muntafa'an bihi maqduran ala taslimihi lil aqidi alaihi wilayatan wala budda fil bai'i min ijab wa qabul. Fal awwalu ka qaulil ba'i awil qa'imi maqamahu bi'tuka wa malaktuka bikaza. Wasani ka qaulil mushtari awil qa'imi maqamahu ishtaraitu wa tamallaktu wa nahwahuma. Ini perbincangan ni terus menerangkan tentang aspek rukun bagi sale. Kita tengok rukun bagi sale. Dia ada 3 rukun bagi sale kan. Iaitu aqidani, mahalul aqdi ataupun subject matter, goods and also price, kemudian ijab wa qabul. Jadi jual beli yang pertama adalah bai'u ainin musyahadatin. Kan? Dia kata kat situ. Jual beli itu yang 3 perkara. Satu daripada jual beli ain yang dilihat. Apa itu ain? Apa itu ain? Okey, ain itu adalah rukun yang kedua bagi jual beli. Jual beli ada 3 rukun. Yang pertama al-aqidani, dua pihak yang berkontrak. Dalam konteks jual beli seller and buyer ataupun bai' wa mushtari. Kemudian rukun yang kedua adalah subject matter. Sebab dia berlaku pertukaran Okey, bila berlaku pertukaran, subject matter itu goods kepunyaan seller dan juga price kepunyaan buyer. So berlakulah pertukaran. Itu tadi kan muqabalatu syai' bi syai'. Apa dia punya apa kita kata apa tadi dia punya definition. Jadi dalam konteks jual beli bai'u ainin musyahadah ni, pertukaran maksudnya ain tu musyahadah, maksudnya subject matter tu nampak ada duit dan juga ada barang yang nak dijual. Ada barang yang nak dijual kepunyaan seller, ada duit kepunyaan buyer. Okey. Jadi ainul musyahadah maksudnya barang yang nak dijual itu ada waktu contract session. Exist, maujud. Okey, maujud. Okey. Itu jual beli yang pertama. Kan? Okey. Nanti kita akan bincang yang jual beli yang lain, jadi kita bincang dulu yang ni. Okey. Jadi untuk malam ni saya sampai situ je dulu. Saya satu je kita bincang hari ni. Tak sempat nak bincang yang bawah ni. Nak bincang tentang apa dia punya rukun tu pun dah panjang kan. Okey. Maksudnya hadratin. Maksudnya itu yang hadir, yang wujud. Maksudnya barang ain tu, barang jual beli wujud sewaktu majlis akad. Okey. Maka jual beli jenis ini fajaizun, maka harus. Maksudnya maka boleh jual beli barang yang ada sewaktu majlis akad. Fajaizun harus apa dia? Harus dia. Fajaizun iza wujidatis syurut. Okey. Harus apabila ia memenuhi beberapa syarat. Okey, dia bersyarat. Jadi syarat ni berkenaan dengan 3 rukun tersebut. Yang pertama, syarat yang pertama, min kaunil mabi'i tahiran. Ini berkenaan dengan subject matter.
iaitu apa kita kata, keadaan mabik, barang yang dijual itu adalah tahiran, maksudnya bersih. Bersih di sini kita kata dalam perbincangan mal, maka dia mal al-mutaqawwim, maksudnya harta yang patuh syariah dari sudut dia punya ain dan dari sudut dia punya hukum. Barang tu bukan perkara yang najis dan juga bukan diperolehi dengan cara yang tak patuh syariah, seperti mencuri, seperti harta curi lah, bukan harta curi. Okey. Muntafa'an bihi, yang bermanfaat. Sebab tu dalam perbincangan mal, apa itu mal? Something that is beneficial. Kan boleh preserve. Sebab tu saya tertinggal pula hari ni buku tu, kitab The Four Main Theories tu. Kan The Four Main Theories tu dia ada kita bincang teori-teori kan. Mula-mula kita bincang the position of syariah, the position of fiqh muamalat in syariah. Kemudian kita bincang ahliyah. Ahliyah ni seller and buyer. Kemudian kita bincang mal. Mal ni subject matter lah. Kemudian kita bincang pula milkiyah. Sebab nak jual beli mesti harta tu dimiliki. Kemudian kita bincang milkiyah. Kemudian baru kita bincang akad. Kan? Jadi the position of syariah, kemudian ahliyah, mal, milkiyah dan juga akad. Jadi selepas tu kita bincang akad. Okey, jadi harta tu mestilah, subject matter tu mesti bersih dan boleh dimanfaatkan. Okey, satu syarat dia ni, kaunil mabi' tahiran muntafa'an bihi, maka tak termasuklah contoh apa harta yang tak manfaat. Satu titik air. Kan dalam contoh kita belajar fiqh muamalat, satu titik air itu tak dianggap harta bermanfaat di sudut uruf. Kan, ataupun apa kita segenggam tanah. Jadi dia tak ada manfaat. Okey. Maqduran ala taslimihi lil akidi. Maqduran ala taslimihi, maksudnya orang yang berakad mampu untuk deliver. Taslim maksudnya deliver. Tak bolehlah jual beli burung di udara. Itu banyak gharar kan, kalau kita baca dalam nanti perbincangan dia kita akan nampak. Tak boleh jual beli harta yang gharar, sama ada kita dapat tangkap ataupun tak. Saya jual lah burung apa burung yang boleh makan. Kalau saya kecil dulu burung merbah. Dia banyak kan burung-burung makan ni, burung merbah, burung kelicap. Saya zaman kecil tu saya orang kampung Jadi saya aktiviti melastik ni memang kebanggaan lah zaman tu Jadi saya melalui zaman kehidupan kampung. Jadi kalau tengok kalau orang post yang video kan, dia letakkan kalung lastik tu dekat leher tu kan, dengan dia punya cabang dia tu. Jadi saya pernah lah melalui zaman tersebut. Jadi cabang tu antara dahan yang tahan adalah pokok senduduk ataupun pokok cenderai. Jadi all mungkin tak tahulah, kalau tahu bagus, kalau tak tahu pun ialah you tak melalui apa yang kami lalui Kalau pokok cenderai tu kalau you all pernah dengar bedil, orang panggil bedil daripada pokok buluh. Dia punya buah tu digunakan sebagai peluru bedil. Tapi dia punya dahan dia tu, dia punya cabang dia tu, itu guna untuk melastik. Sebab dia tak patah dia tahan. Dia antara dahan-dahan yang tahan seperti cenderai, pokok jambu, pokok senduduk, tu semua dahan-dahan dia punya cabang dia tu tahan. Jadi macam-macam lah dulu waktu kecil dulu, itulah antara aktiviti dia duduk kat kampung. Okey. Maqdurun ala taslimihi lil akidi alaihi wilayatan. Okey. Maqduran ala taslimihi maksudnya tiga tadi tiga keadaan mabik. Satu mesti bersih, satu bermanfaat, satu mampu untuk diserahkan, mampu untuk deliver. Itu penting. Sebab kalau contoh jual beli ikan di lautan, jual beli ikan di sungai, so tak mampu nak deliver. Ataupun jual beli lembu yang lari,
Jadi dia dianggap sebagai bai' gharar sebab tak tentu lagi lembu tu dapat tangkap ataupun tak. Okey. Kemudian lil aqidi alaihi wilayatan. Ni wilayah maksudnya dia miliki. Sebab tu kita bincang dalam fiqh muamalat kita bincang tentang milkiyah. Maksudnya dia milkiyatut tam. Milik sempurna. Apa milik sempurna? Milik sempurna dia milik harta dan juga manfaat. Sebab tu kalau seorang penyewa dia tak boleh menjual rumah yang disewa. Sebab dia hanya milik rumah bukan milik manfaat. Milkut tam ni dia milik dua-dua. Dia milik harta dan juga dia milik manfaat harta. Sama juga orang yang menyewa dia tak boleh jual rumah dia. Rumah yang disewa sebab dia hanya milik manfaat rumah tersebut. Dia bukan milik rumah tu secara penuh. Milkiyatut tam. Dia hanya milkiyatun nakis dia panggil. Milik yang tak sempurna. Partial ownership. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kan. Kalau dalam buku The Form and Contract tu. Partial ownership dan juga complete ownership. Partial ownership, complete ownership. Ataupun milkiyatut tam, milkiyatun nakis. Milik sempurna ataupun milik separa dia panggil. Milik separa lah, separuh. Okey. Tu. Syarat bagi harta. Satu, mesti bersih, mesti yang bermanfaat, boleh deliver dan bagi penjual, seller, dia lil aqidin, dia maksudnya dia ada wilayah. Dia ada milkiyah. Wilayah ni hak terhadap harta tersebut. Okey. Wala budda minal bai' min ijab wa qabul. Ni kita kata rukun ketiga bagi sale, iaitu ijab wa qabul. Kan? Fal awwalu ka qaulil bai' awil qa'imi maqamahu. Yang pertama iaitu ijab, seperti berkatalah penjual ataupun wakil dia, awil qa'imi maqamahu ni wakil. Sebab kita ada kontrak wakalah. Sebab tu kontrak wakalah ni dipanggil supporting contract. Sebab dia bukan main contract. Main contract dia adalah sale, ijarah, partnership, musyarakah, mudharabah. Digunakan wakalah ni untuk memenuhi tanggungjawab pihak yang berkontrak. Dalam konteks sale, maka apa dia panggil? Awil qa'imi maqamahu. Maksudnya seperti wakil. Ejen yang bertindak bagi pihak pihak yang upah dia. Okey. Seperti berkata penjual ataupun wakil dia, okey, bi'tuka wa malaktuka bikaza. Saya jual kepada kamu barang ini ataupun saya memilikkan kepada kamu barang yang saya milik ini dengan bikaza. Okey. Kemudian wasani kaqaulil mushtari awil qa'imi maqamahu ishtaraitu wa tamallaktu wa nahuhuma. Okey. Dan yang kedua itu qabul berlaku bila berkatalah beli, mushtari. Sebab kita kena faham akidah ni bai' wa mushtari. Subject matter goods and price. Format ataupun kita kata sirah, ijab wa qabul. Itulah rukun bagi jual beli. 3 rukun. Yang pertama pihak yang berkontrak, penjual dan pembeli. Yang kedua barang yang ditukarkan, iaitu antara barang yang dijual dengan harga. Kemudian yang ketiga format sirah, ijab wa qabul, iaitu penawaran dan juga penerimaan. Okey. Wasani ka qaulil mushtari awil qa'imi maqamahu ishtaraitu wa tamallaktu wa nahuhuma. Maka qabul tu pula berlaku bila berkata pembeli ataupun wakil dia. Dalam konteks awil qa'imi maqamahu ni wakil dia. Kan wakil ni ada yang berbayar, ada yang tak berbayar. Tu tertakluklah agreement dia between mushtari and also wakil dia. Okey. Ishtaraitu, saya beli ataupun saya memiliki harta yang diserahkan oleh
penjual. Wanah wahuma, maksudnya apa-apa perkara yang menunjukkan kepada kepahaman dia menerima jual beli tersebut di sudut huruf. Sebab tu kalau contoh dalam konteks jual beli ta'ati kan, jual beli secara tukar. Kan kita pergi pasar raya, duit ambil barang. Maka itu huruf menerima. Dan kita ikut taklid mazhab Hanafi yang membenarkan demikian. Jadi kalau Syafi'i, mazhab kita perlu disirahkan, perlu dinyatakan. Saya jual barang, saya beli barang. Tapi dalam konteks kita kata huruf sudah menerima, jual beli tanpa perlu cakap saya beli handphone, saya jual handphone. Okey. Tu kita kata perbincangan jual beli yang pertama, iaitu bai'u ainin musyahadatin. Jadi daripada jual beli yang pertama ni kita dah jelas. Maksudnya bai'u ainin musyahadatin. Maksudnya barang jualan itu wujud sewaktu majlis akad dan perlu memenuhi syarat-syarat dia lah. Syarat bagi penjual, syarat bagi penjual dan pembeli, syarat bagi barang yang diniagakan, yang dijual beli, dan juga syarat bagi ijab wa qabul. Kan kalau contoh kita belajar ijab qabul tu adalah pembincangan dia, contoh jual beli bagi orang yang bisu, jual beli bagi macam mana dia punya tu, kalau contoh dia tak boleh bercakap maka dia tulis. Sebab tu dalam kaedah fiqh dia panggil al-kitabu kal-khitab kan. Tulisan tu seperti perkataan. Al-kitabu kal-khitab. Tu kalau kita bincang tentang sirah, ijab wa qabul. Sebab tu dalam kita belajar fiqh muamalat tu kita discuss satu-satu. Ahliyah itu dalam pembincangan ijab wa qabul ni dalam kontrak, dalam akad. Dalam akad tu kita bincang tentang al-aqdu, al-sirah, ijab wa qabul. Jadi macam mana ijab wa qabul bagi orang yang kita kata bisu, tak boleh bercakap dan juga tak boleh mendengar contoh. Jadi macam mana dia melakukan jual beli secara tulisan dia, ataupun dia faham, dia boleh baca. Sebab sekarang ada syarat semua kan. As long as, sebab tu dalam akad, dalam muamalat ni, as long as mutual agreement between two parties. Dia tak ada unsur-unsur yang mengkhianati ataupun unsur-unsur khianat. Tak ada penipuan berlaku kan. Jadi asas bagi kontrak ni adalah at-tadi between seller and buyer. Jadi saya rasa kita dah approach pukul 10, kita punya ni sejam. Alhamdulillah kita dah habis satu bahagian daripada jual beli, iaitu bai'u ainin musyahadatin. Jadi yang inilah yang banyak kita kata jual beli yang berlaku. Nanti insyaAllah kita akan bincang lagi berkenaan bai'u syai'in masrufin bidzimmah dan juga bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad wa lam tusaf fala yajuzu. Okey, saya rasa saya serahkan semula kepada saudara Qayyum, kepada pengurusi majlis. Jadi kita punya perbincangan sekali yang baik daripada Allah, kurang daripada ketemanan saya sendiri. Jadi saya serahkan semula kepada Saudara Qayyum, wallahu a'lam. Jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Syah Piramli atas pembacaan kitab kita tadi. Jadi insyaAllah terima kasih kepada Ustaz sekali lagi, dan juga saya ingin sekali lagi ingatkan kepada semua atau berjemput kepada semualah peserta untuk join lagi lah TAFEM kita, iaitu satu lagi pengajian kitab melalui kitab Faridatul Faraid pada hari Sabtu silam pagi, insyaAllah semua boleh join. Dan juga untuk bagian muzakarah muamalat sekarang, iaitu dibuat selama 3 minggu ketiga setiap bulan, insyaAllah. Bulan akan bermula 9 Ramadan. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi bulan hadapan, itu minggu ketiga bulan hadapan lah, insyaAllah. Jadi saya tutup majlis kita dengan tafsir kafarah
dan suratul asr. Subhanallah. Jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.